Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Ina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid cikgu. Semoga kamu sihat ya bersama keluarga di rumah. So hari ini kita akan belajar teruskan lagi dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 dengan topik yang akan cikgu ajar sebentar lagi. Okey, jom. Selamat datang ke kelas Cikgu Azlina. Okey, cikgu harap kamu seronok belajar BM bersama cikgu. So apa nak tahu apa yang cikgu nak ajar hari ni? Jom kita tengok apa yang cikgu nak ajar. Kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. So maknanya kamu akan belajar ayat perintah. Macam mana kamu nak memahami, macam mana kamu nak respon ayat perintah. Okay? Yang kedua, menjawab 8 daripada 10 soalan kuis yang diberikan dengan betul melalui Google Form lah. So yang ni Google Form cikgu akan bagi kemudian lah. Lepas habis pembelajaran nanti cikgu akan bagi Google Form. Okey, seterusnya kita ada dua situasi yang dalam buku teks tu. Okey, yang pertama, kita tengok dialog yang pertama. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Okey, so dia ada respon kat sini. Cikgu dah tulis respon kat sini, cikgu kosongkan. Okey, kita tengok ni ada mulut ni. Nanti kita akan jawab. Apa yang kita akan jawab ni? Respon ni maknanya apa yang kita akan jawab lah. Bila kawan-kawan tanya, so kita akan jawab apa. Okey, yang kedua, dialog yang kedua, ini pula muruku iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Okey, so dua dialog dan dua respon yang perlu kamu jawablah. Yang pertama, sekali cikgu nak tanya, yang mana satu ayat perintah? Okey, dalam dialog yang pertama dan dialog yang kedua. Okey, ayat perintah dalam dialog yang pertama ialah jangan malu-malu. Amar, itu nombor 1. Okey, ini adalah ayat perintah yang nombor 1. Okey, ayat perintah yang kedua, silalah. Okey, silalah ni adalah ayat yang kedua. Ini ayat perintah juga. Okey, apakah jenis ayat perintah yang ni? Yang pertama ini jangan. So jangan ini ayat larangan. Yang kedua, silalah. So ayat silaan. Okey, yang ketiga. Ini yang ketiga, dialog yang kedua ni, makanlah Amar. Yang ini yang ketiga. So, yang ketiga ni adalah ayat makanlah. Okey, ayat suruhan. Okey, ayat suruhan. Makanlah Amar. So, namanya ayat suruhan. Okey. So, kita dah tengok jenis ayat. So, cuba kita tengok apakah respon dia. Ini respon dia. Terima kasih Ruben. Tentu nak rasa kuih bulan itu. Okey, kamu boleh jawab macam-macam lah. Okey, ini antara contoh respon yang cikgu bagi. Okey, yang kedua, respon yang kedua. Wah, enak sungguh kuih yang dibuat oleh ibu kamu, Ruben. So ini respon yang kedua. Okey, kita tengok pula slide yang seterusnya. Okey. Okey, so yang ini adalah dialog yang ketiga. Tolong ambilkan album itu Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Okey, so ini adalah arahan dia, ayat perintah dia. Kat sini adalah tolong ambilkan. Okey, so ayat perintah permintaan. Okey, so kita tengok respon. Apakah respon untuk Ruben
Ruben akan jawab, baiklah, saya akan mengambil album itu sekarang. So, ini adalah respon ya. Respon tu maknanya kita menjawab apa yang soalan ataupun arahan yang diberikan. Okay, itu adalah respon. So, seterusnya kita akan belajar tentang empat jenis ayat perintah. Okay, so kita akan tengok. Okay, jom kita tengok. Okay, seterusnya kita tengok maksud ayat perintah. Ayat perintah ni ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh seseorang supaya berbuat sesuatu atau melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Okay, so dia ada dua lah, menyuruh dan melarang. Okay, so itu ada ayat perintah. Okay, yang pertama, jenis ayat perintah yang pertama ialah ayat suruhan. So, ayat suruhan ni kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Okay, kita suruh buat sesuatu, itu ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Larang ni maknanya kita melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Maknanya larang ni adalah melarang perbuatan yang negatif lah ataupun yang tak baik lah. Okay, so melarang. Ayat permintaan, so maknanya ayat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Okay, kita nak minta orang buat sesuatu, so minta tolong, okay, minta buat apa-apa. So itu adalah ayat permintaan. Yang keempat ni pula ayat silaan, mempersilakan seseorang. Contohnya kita menjemput masuk, sila duduk, itu adalah ayat silaan. Adalah ayat suruhan. Okay. Ayat suruhan ni kita tengok, dalam ayat suruhan subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan seumpamanya. Okay, kata ganti nama kedua. Boleh menggunakan partikel lah untuk tujuan melembutkan suruhan. Okay, partikel lah mestilah hadir di bahagian hadapan ayat. Okay, contoh ayat, pergi engkau dari sini. Okey, ni tak adalah bila kita tak adalah tu kita agak kasar lah kita bercakap tu kan. So kita tambahlah sikit lah ni supaya lembutkan sikit arahan tu. Pergilah engkau dari sini. Okey. Bacalah arahan dengan teliti. Hantarlah kerja rumah sebelum cuti tahun baru Cina. Okey, so ini antara contoh lah ayat suruhan. Kita tengok pula ayat larangan. Okay, ayat larangan pula, ayat menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah. Okey, cikgu nak kamu tengok kata kunci yang cikgu merahkan. So, yang merah itulah yang kamu kena ingat bila kamu jumpa je ayat yang ada jangan, usah, tak usah. Ini adalah ayat larangan. Okey, negatif lah. Kita melarang orang sesuatu buat negatif tu, ayat larangan lah. Boleh menggunakan partikel lah dan harap untuk tujuan melembutkan larangan. Okey, yang pertama ayat contoh ayat karangan, larangan. Okey, ayat yang pertama, awak jangan bising. Ini tak adalah kan? Kalau tak adalah tu maknanya kita punya nada tu macam kasar, marah kan? Okey, awak jangan bising. Okey, yang kedua, awak janganlah bising. So, lah tu melembutkan kita punya arahan tu. Janganlah bising. Okay. Harap jangan bising. Okay, contohnya kalau kita ni pengawas kan. So, kita nak tegur orang. So, ketua kelas ke dalam kelas kan. Jangan bising kan. Janganlah cakap. Boleh je cakap awak jangan bising. Boleh je. Okay, tapi kita nak lembutkan sikit lagi. Awak janganlah bising. Okay, boleh lah. Okay, lembutkan. Ni dia dah cakap dah untuk melembutkan larangan. Okay, tak naklah keras sangat larangan kita tu. Okay, nanti orang takut. Takut sangatlah. Okay, takut pun bagus juga. Okay, so seterusnya kita tengok ayat permintaan. So, ayat permintaan ni pula menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong. Okay, kalau ada perkataan minta dan tolong, ini adalah ayat permintaan. Okay, contoh dia lah. Cikgu tu bagi sini. Tolong buka pintu Ali. Tolong kan. Yang merah-merah ni, itu adalah ayat permintaan lah. Tengok kata kunci dia kat situ. Tolong belikan ayah surat khabar. Yang ketiga, minta puan bersabar mendengar khabar ini. Minta datang ke bilik guru segera. Okay, so ini semua adalah ayat permintaan. Okay. So kita teruskan lagi dengan ayat yang terakhir.
iaitu ayat silaan. Okey, silaan ni menjemput, menjemput. Menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput. Ada perkataan sila, sila masuk, jemput makan. Okey, jemput minum. Boleh menggunakan partikel lah untuk tujuan melembutkan jemputan. Okey, so kita nak lembutkan lagi. Silaan ni dah lembut dah. So bahasa yang paling lembut lagi, kita tambahlah lah. Okey, so jemputlah minum. Jemput minum boleh juga. Silalah datang ke rumah. Sila datang ke rumah pun boleh juga. Okey, tak adalah, adalah pun betul. Tak kisah. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, cuma nak lagi lembut tu kita tambahlah lah. Okey, so itulah 4 tadi ayat ayat perintah. Okey, sebutkan semula ayat perintah tadi ada 4. Yang pertama, cikgu sebutkan yang pertama tadi adalah ayat suruhan, yang kedua ayat larangan, yang ketiga ayat permintaan dan yang keempat adalah ayat silaan. Okey, setiap ayat perintah itu dia ada kata kunci yang boleh kamu kenal pasti. Okey, so sekarang kita nak uji minda lah. Minda kamu tu, tadi kita dah tengok 4 tadi, so cuba kita tengok kamu boleh jawab atau tidak soalan yang cikgu bagi ni. Okey, yang pertama, apakah soalannya? Okey, yang pertama, dia nak ni nyatakan jenis ayat perintah. 4 tadi ayat perintah tadi. Okey, yang pertama, jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Okey, so apa kata kunci dia kat situ? Okey, kata kunci dia tadi kan cikgu cakap kalau ada jangan, jangan. Okey, jangan ni maksud dia apa? So, jangan ni melarang. Okey, so bila melarang kata kunci dia, so ayatnya adalah ayat larangan. Okey, yang kedua. Tengok yang kedua. Isi borang ini dengan segera. Kita cakap dia isi borang ni dengan segera. Apakah kamu rasa ayat perintah, jenis ayat perintahnya? Okey, isilah borang ini dengan segera. Okey, apa maknanya? Ialah ayat suruhan. Okey, kita suruh dia. Kita minta dia, kita suruh dia isi borang. Okey. Yang ketiga, sila berikan tepukan gemuruh kepada tetamu istimewa kita. Okey, kata kunci dia ada kat situ. Kat sini ada kata kunci kat sini ada kata kuncinya sila. Sila maksudnya ayat apa? Ayat silaan. Okey, yang keempat. Okey, last ayat last. Minta Tuan benarkan kami masuk. Kata kunci dia kat sini apa ya? Kamu tengok kat sini kata kunci dia minta. Okey, minta maksudnya permintaan. So, ayat permintaan. Okey, so 4 ayat jenis ayat perintah. So, kamu dah kenal pasti keempat-empat ayat perintah. So, tak ada masalah. Okey, kamu kenal pasti dengan kata kuncinya. Okey, yang cikgu merah-merahkan yang tadi, itu adalah kata kuncinya. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Apa lagi yang ada? Okey, ada lagi latihan. Uji minda. Uji minda ni tak adalah berat mana. Okey, so kita berjawablah. Si tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Okey, yang nombor 1. Razak, tempat kosong, simpan buku mama ini atas meja, kata Puan Azlina. Okey, so apakah jawapannya? Dia kenal pasti dulu ayat tu. Razak, simpan buku ini atas meja. So maksudnya apa? Mestilah kita minta tolong. So jawapannya adalah tolong. Okey, Razak, tolong simpan buku mama ini atas meja, kata Puan Azlina. Okey, yang kedua. Kedua pula. Apa ya jawapan dia? Okey, datang ke majlis perkahwinan anak perempuan kami nanti. Ini macam menjemput. Kan? Betul tak? Menjemput. So, apakah jawapan yang sesuai? Tentulah, jemputlah datang ke majlis perkahwinan anak perempuan kami nanti. Takkan nak minta tolong kan? Ini dia nak menjemput. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, ganggu adik aku. Ini macam kita melarang. Okey, melarang. Jangan. Okey, maknanya jangan ganggu adik aku. Takkan tolong ganggu adik aku. Mana boleh kan? Itu lain dah jadinya. Okey, kita nak melarang.
Okey, maksudnya jangan ganggu adik aku. Okey, kalau kamu tulis tolong tu salah sangat-sangatlah kan. Takkan nak suruh orang ganggu adik kita, betul tak? Okey, soalan yang keempat. Yang keempat ni, kamu pedulikan kata-kata mereka yang dengki kat belakang tu, dengki kejayaan kamu itu. Okey. So, apakah jawapan yang sesuai untuk soalan ini? Kalau macam ni, kamu tengok, kamu pedulikan. So, maknanya usahlah. Okey, maknanya jangan. Tak perlu, tak usah, usah. Kan tadi perkataan tadi kan untuk larangan kan. So, larangan. Usahlah. Okey, jawapan dia usahlah. Takkanlah kita nak tulis silalah kamu pedulikan. Takkan kita nak macam tu kan. So, kita tulislah usahlah. Maknanya larangan. Okey, larangan So, so ada 4 soalan yang kita dah jawab. Tadi pun 4 soalan kita dah jawab. So, 8 soalan dah kita jawab. So, selesailah. So, maknanya kamu faham. Dah boleh faham lah apa itu ayat perintah. Okay. So ayat perintah tadi kita ada 4. Yang pertama ayat suruhan, ayat yang kedua adalah ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Keempat-empat ini so kamu kena hafal lah, bukan hafal lah, masa kena ingat lah. So ingat dalam kepala, so kena faham dan boleh kenal pasti. Okay, bila ada ayat saja, kamu dah kenal pasti dah itu ayat-ayat apa, jenis ayat perintah apa. Okay, so cikgu sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. So cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan dan boleh buat latihan yang akan cikgu berikan dalam Google Form. So semoga anak-anak dan murid-murid sekalian berjayalah dalam pelajaran. So jangan berhenti belajar sampai bila-bila. Okay? Belajar bukan untuk pembelajar, bukan untuk orang kata belajar bukan untuk semata-mata untuk exam, ujian. Belajar adalah untuk pengetahuan sampai bila-bila. Okey, semoga kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Cikgu ucapkan. Terima kasih semua.